Assalamualaikum. How are you today? Okay, are you ready? So today we are going to look into how to write a good paragraph. Macam mana kita nak tulis satu perenggan yang baik. Okay, kita dah belajar cara nak menulis perenggan yang baik. Tapi kali ni kita akan tambah lagi untuk jadikan ia lebih baik. Are you ready? Okay. If you look at the notes before, okay, kalau kita tengok nota yang saya bagi sebelum ni, there are two components. Ada dua komponen ataupun benda that you need to do yang kamu kena buat bila kita nak tulis satu perenggan. Yang pertama, number one, is the main idea or topic sentence. Yang pertama adalah isi utama kamu. Maksud dia apa yang kamu nak cakap. Jadi contoh kita fikir nak cakap siapa, tulis dulu ayat pertama. And then number two are the supporting details. Isi huraian dia. Jadi lepas dah ada isi utama, kamu huraikan isi itu. Okay, contoh kalau isi kamu, saya lapar. Jadi huraian dia, kenapa lapar? Saya tak makan lagi. Habis tu dah lapar, nak makan apa? Saya nak makan nasi lemak. Jadi ayat kamu, saya lapar. Saya lapar kerana tidak makan lagi. Saya hendak makan nasi lemak. Itu contoh. Ayat-ayat kanak-kanak lah tu dalam bahasa Melayu. Okay. So, selalunya main idea, isi kamu tu kita letak dekat ayat pertama. Maksudnya mula-mula terus bagi tahu apa isi utama kamu. Yang ni penting. Kena ada isi utama. Kemudian ayat kedua, ayat ketiga dan seterusnya. Ini kita tulis supporting details, huraian kita. Baru kita hurai. Ingat, hurai ni mesti berkaitan dengan isi pertama. Isi utama kamu tadi. Kamu boleh bagi contoh, kamu boleh bagi sebab, kamu boleh bagi kesan. Ikutlah macam tadi, teacher kata saya lapar. Okey, jadi lapar tu isi utama kamu. Jadi kamu boleh huraikan kenapa lapar. Sebab saya tak makan nasi lagi. Lepas tu tanya pula nak makan apa? Ni contoh makanan yang kamu nak makan. Saya nak makan nasi lemak. Jadi itulah huraian kepada isi utama kita. Boleh? Okay. Now, yang ni kena ingat. Ayat pertama adalah isi utama. Nak cakap mengenai apa. Ayat yang tengah-tengah, kedua, ketiga, keempat, ke berapa ke semua tu. Ini huraian mengenai isi kamu. Kamu terang balik isi kamu. Okay. Now, kita nak masuk komponen yang ketiga. Yang ni selalunya dua komponen ni dah cukup. Basic lah. Tapi komponen ketiga ni untuk jadikan perenggan kamu lebih baik. Dia tak susah. Jadi mari kita tengok apa komponen ketiga ni. So, the third component is concluding sentence. Okay, what is concluding sentence? Concluding sentence means ayat kesimpulan ataupun ayat penutup bagi perenggan tu. Okay, ayat kesimpulan atau ayat penutup bagi perenggan tu. Now, I want you to open your module. Buka modul semua. Muka surat 14. Page 14. Saya buka. Kita nak tengok nota yang teacher bagi. Kita nak tengok. Teacher nak terang mengenai nota tu. Are you ready? Okay. So, let's read the notes. Mari kita baca sama-sama. Ayat pertama kita mula dari mula. Kita baca dari mula. A good paragraph should have a concluding sentence. Perenggan yang baik perlu ada ayat kesimpulan. A concluding sentence summarizes the main idea of the paragraph. Ayat kesimpulan tu dia simpulkan isi utama kamu. It is usually written in a single sentence using your own words. Ia selalunya ditulis dalam satu ayat menggunakan perkataan kamu sendiri. Okay, now macam mana kita nak tulis concluding sentence ni? Dia ada bagi 4 langkah kat situ atau 4 cara di situ. Dia terang mengenai concluding sentence. Number 1.
It is the last sentence in a paragraph. Dia adalah ayat terakhir dalam perenggan tu. Jadi kalau perenggan tu kamu tulis 4 ayat, ayat nombor 4 lah. Kalau kamu tulis ayat nombor 5 ayat nombor 5 lah, ayat terakhir dalam perenggan tu adalah concluding sentence. Okay? It restates the topic sentence using different words. Dia ulang balik isi utama kamu, cuma dia guna perkataan yang lain. Okay, so basically kat sini, kamu salin balik sahaja isi utama ayat pertama tu, kamu salin balik, kamu letak di bawah ayat last. Cuma, kamu tukarlah sikit perkataannya. For example, tadi teacher kata yang karangan pasal lapar tadi, isi utama dia, saya berasa lapar. Kan? Jadi, kamu hurailah apa semua. Lepas tu, akhir tu, kamu ambil balik ayat tu. Kamu nak cakap kata kamu berasa lapar tu. Tapi kamu ubahlah. Oleh itu, saya perlu makan untuk mengisi perut yang kosong. Perut yang kosong tu maksud dia lapar kan? Jadi kamu ubah situ. Guna perkataan yang berbeza. It should not introduce any new ideas. Kamu tak boleh nak masuk isi lain. Sebab kalau isi yang baru, kamu kena masuk perenggan kedua. Yang ini kamu ulang balik isi utama kamu. Jadi ayat last dengan ayat pertama tu, kalau ikutkan, dia mesti sama maksud. Okay? Yang last kali, you may use linking words such as so, thus, therefore, or hence. Itu yang teacher buat peta hijau kan? 4 perkataan ni. 4 perkataan ni, so, thus, therefore, hence. Perkataan ni semua bermaksud oleh itu. Jadi kamu mulakan ayat kamu dengan perkataan ni. Jadi selalunya bila concluding ni kamu mula dengan ayat ni, orang tak, oh yang ni dia nak tutup dah perenggan dia. Okay. So let's look at the tips box. Cuba bagi kotak tips tu. Jadi kamu kena faham bila dalam perenggan ada gabungan banyak-banyak ayat. Jadi ayat pertama tu mesti isi utama. Kemudian ayat kedua, ketiga, keempat dan seterusnya mesti huraian kamu. Kamu bagi penerangan mengenai isi utama ataupun kamu boleh bagi contoh. Dan ayat yang terakhir adalah ayat kesimpulan. Macam mana nak buat ayat kesimpulan? Kamu salin ataupun kamu ulang balik ayat pertama tu, cuma kamu ubah perkataan dia. Tapi kena ubah perkataan yang sama maksud lah. Okay? Now, kita tengok dekat contoh dia bagi. Okay? Kotak bawah tu. Okay, dia dah tunjuk dah kat kamu mana satu main idea, mana satu supporting details, mana satu concluding sentence. Jadi kalau kamu tengok kedudukan tu, dia sentiasa mula dengan main idea, lepas tu supporting details, lepas tu concluding sentence. Okay, mari kita tengok ayat pertama. It is important to save electricity. Ianya penting untuk jimat elektrik. Jadi isi utama kat sini dia nak cakap mengenai save electricity. Jimat elektrik. Ini isi kita. Jimat elektrik. Okey, jadi huraian dia kamu boleh terang atau kamu boleh bagi contoh. Kat sini dia bagi contoh cara-cara nak jimat elektrik. Dah kata penting. Jadi macam mana nak jimat? Jadi dia bagi 3 cara. One way to do this is by switching off all electrical gadgets when they are not in use. Satu cara nak jimat elektrik ni adalah dengan tutup semua alat elektrik bila kita tak guna. Lepas tu, contoh kedua, another way is to switch to energy efficient light. Cara yang lain adalah tukar lampu dalam rumah tu kepada lampu yang jimat elektrik. Dan cara yang ketiga, you can also use solar energy because it is a cheaper resource. Kamu juga boleh guna tenaga solar kerana ia adalah sumber yang lebih murah. Jadi kiranya ni cara-cara kamu jimat elektrik. Nampak tak dia terang mengenai jimat elektrik. Kemudian, bila masuk concluding sentence, kita kena ulang balik mengenai important to save electricity. Penting nak jimat electricity. Okay?
Jadi, kamu mula dengan perkataan therefore. Kamu mula dengan therefore. Therefore, we should always do our best to save electricity. Oleh itu, kita perlu buat yang terbaik untuk jimat elektrik. Jadi, kenapa buat terbaik? Sebab dia penting. Lepas tu, dia ulang balik save electricity. Jadi, kamu nampak tak? Ayat yang pertama dengan ayat kedua ni, kalau ikutkan, dari segi isi dia sama. Okey? Boleh faham? Okey, jadi kamu kena ingat. Mula-mula isi utama, huraian, penutup. Penutup kita mula dengan perkataan so, thus, therefore or hence. Ini saja. Tak susah. Nak tulis ayat penutup tu, kamu ulang balik ayat nombor 1. Maksudnya ayat pertama dengan ayat kedua sama. Boleh? Okay, now I want you to do your task. Buat latihan yang teacher bagi. Okay, all the best.